menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Baik, okey. Jadi bila nak selesai ada soalan, biasa dia akan bagi soalan lah. Melibatkan keseimbangan daya dan kita boleh kira lah daya-daya yang terlibat. Ada dua kaedah. Yang pertama adalah kita guna kaedah leraian daya. Topik 1.2 leraian daya. Dan yang kedua kita guna kaedah segitiga daya lah. Segitiga daya berskala. Kita tengok segitiga daya berskala. Jadi kita sudah belajar lah sebelum ni. Kita sudah belajar melakar segitiga daya. Baik, okey. Apa soalan dia? Rajah 1.6 menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan dua utas tali. Lampu digantung dengan dua utas tali, ya. Tali P, tali T. T ialah 8 Newton. Dan tali itu mencondong pada sudut 60 darjah. Ada sudut 60 darjah yang ditunjukkan dalam rajah. Hitungkan magnitud tegangan tali P dan berat lampu. Baik, okey. Ada dua lah. Satu, dia mau tali P. Satu, dia mau berat. Baik, okey. Kita tengok dulu kaedah leraian daya. Baik, macam mana kita leraian daya? Ingat lagi leraian daya macam mana? Ada satu daya yang bertindak. Daya ni dia condongan pada satu sudut. Katakan sudut theta. Jadi kita leraikan dia. Saya lukis balik. Okey. Katakan ada satu objek. Saya nak ulang balik tentang leraian daya. Okey. Di sinilah. Okey. Ditarik dengan satu daya pada satu sudut, kan. Katakan sudut sini theta. Jadi objek ni bergerak, tapi kita tak boleh katakan objek ni bergerak dengan daya F ni. Jadi kita kena leraikan dulu kepada dua komponen lah. Dua komponen, iaitu sini sebagai komponen pada paksi X, Fx, dan atas ni adalah komponen pada paksi Y, iaitu Fy lah. Nak senang, Jadi berapa Fx kita? Fx sama dengan F close. Kita nak dapatkan Fx ni, kita kena tutup close. Jadi cos theta. Fy sama dengan sin lah. Dua saja, F sin theta. Nampak, Ini adalah leraian konsep leraian daya. Baik, okey. Kita pergi kepada soalan. Kita ada soalan hitung tali P dan tali P. Maksudnya tegangan tali P. Maksudnya daya yang bertindak ke atas tali P. Baik, okey. Sebelum tu, kalau kita tengok soalan ni, cuba kita leraikan dulu daya tegangan tali T. Sebab P ni kita tak perlu leraikan dia sebab dia sudah kita boleh katakan dia selari ataupun 90 darjah. Yang masalah sekarang adalah T dan dia ada sudut 60 darjah. Dia tidak berserenjang, dia mempunyai satu sudut. Jadi kalau kita leraikan kepada dua komponen, kita ada di atas ni, kita boleh katakan sebagai Ty dan ini sebagai Tx. Jadi saya lukis balik. Sini. Okay. Ini adalah Ty. Ini adalah Tx. Tx. Ty. Kenapa pula ni? Sebalik. Ty. Tx. Okey. Ini adalah daya T tadi. T tadi berapa? 8
8 Newton, sudut dia 60 darjah. Baik, okey. Nampak okey. Jadi berapa daya pada TX ni? Okey, kalau kita tengok, okey, jadi TX, okey, so kita terus dulu. TX sama dengan kita close kan, cos lah. TX ni cos. Jadi 8, sebab ini rumus ni dia guna F lah. Sebab F ni ada sebagai satu pemboleh ubah lah, simbol daya. Jadi kalau daya ni 10 Newton, jadi 10 cos theta. Jadi sekarang daya ni 8 Newton, jadi 8 cos 60 darjah. Kalau TY sama dengan 8 sin 60 darjah. Okey, jadi cuba tengok P ni, baik P ni dia adalah ni pasangan dia. Kita sudah belajar jenis-jenis daya kan. Jadi P ni dia sama dengan TX. Sebab kalau P ni 10 Newton, TX ni mesti 10 Newton baru daya paduan dia sifar kan. Kalau 10 baru dia sama. Sebab tu kita boleh anggap P dan TX ni adalah sama. Okey, jadi daya P sama dengan TX lah. TX sama dengan berapa? 8 cos 60. Jadi tekan je kalkulator, kamu akan dapat P sama dengan 4 Newton. Dapat begitu juga dengan W. W ni daya yang sepadan dengan dia adalah, ini kita sudah belajar sebenarnya jenis daya kan, adalah TY. Cuma arah dia yang berbeza. Memanglah arah berbeza lah, supaya daya paduannya boleh jadi sifar. Kita boleh tolak Jadi TY sama dengan 8 sin 60 darjah lah. Jadi sama dengan berapa? 6.93 Newton. Nampak tak? Nampak tak? Jadi barulah ini 4 Newton, ini pun 4 Newton, ini 6.93 Newton, ini pun 6.93 Newton. Barulah dia pukul, dia tidak bergerak lah. Dia seimbang, itu panggil. Sebab daya paduan yang bertindak ke atasnya adalah sifar. Kalau daya paduan yang bertindak ke atas objek ini tidak sifar, kita tak boleh buat kesimpulan P sama dengan TX ataupun W sama TY. Baik. Ada soalan juga bila tentang W ni, ada soalan dia tanya berapakah jisim lampu. Ini soalan tambahan lah. Berapa GC lampu? Macam mana nak dapatkan jisim lampu? Okey, jisim yang kita ada adalah berat. Ingat berat dan jisim tu berbeza. Cuma kita kena tahu berat sama dengan apa? Macam mana nak cari berat? Berat lampu, jisim lampu tu kita darab dengan nilai graviti. Ingat berat sama dengan W sama dengan mg. M ni jisim lampu darab dengan G graviti di mana tempat lampu tu berada lah. Kalau berada di bumi lah, graviti bumi lah. Kalau berada di bulan, graviti bulan lah. Sekarang kita cerita pasal bumi. Jadi nilai graviti berapa? 9.81 graviti bumi. Jadi W sama dengan kan. Ini kamu boleh kira juga dia akan jadi
M jisim sama dengan W per G lah. W tadi kita sudah kira 6.93 bahagi dengan 9.8. Kamu dapat jisim lampu adalah 0.706 kilogram. Okey, ini soalan tambahan saya lah. Soalan tambahan sebagai peringatan lah. Ada soalan kadang-kadang dia mau jisim, dia tak mau berat lampu. Jadi cara bagaimana kita nak dapatkan jisim. Baik, okey. Jelas okey, kemudian kita pergi ke kaedah yang kedua, iaitu menggunakan segitiga daya berskala lah. Itu hari tu soalan daya paduan tu ada beberapa orang pelajar cuba dan telah buat konsep segitiga daya menggunakan kaedah skala lah. Baik, okey. Yang ini agak senang sikit bagi saya lah. Baik, okey. Tak apa, kita tengok dulu. Ini segitiga ni. Langkah yang pertama tu kita lukis dulu segitiga. Macam mana bentuk segitiga tu? Lakar dulu. Lakar kita ada. Ini W. Lepas tu saya ambil P. Saya ambil P. Sini P. Dan ini saya ambil apa? Ini saya ambil T. T 8 Newton lah. 8 Newton. Dan sudut di sini 60 darjah. Baik, kalau kita perhatikan, kita dapati W dengan P ni dia lurus. Sebab berat ni dia lurus. Jadi, kita boleh anggap dia 90 darjah. Dan dia sebenarnya sudah menjadi sebuah segitiga bersudut tegak lah. Asal saja dia segitiga bersudut tegak, sebenarnya kita boleh sudah guna konsep apa? Sama ada teorem Pythagoras ataupun trigonometri lah. Kalau kita cuma ada sisi saja, kita hanya boleh guna teorem Pythagoras lah. Tapi kalau kita ada sudut, melibatkan sudut, ada panjang sisi, kita boleh guna trigonometri. Baik, sekarang ini kita cuba dulu selesaikan mengikut konsep kaedah segitiga daya. Baik, okey. Jadi kita cuba guna skala. Skala ni ikut kesesuaian lah. Jangan pula 1 cm 1 Newton. Nanti panjang pula, kita boleh buat 1 cm 2 Newton. Jadi kita ada 8 Newton. Jadi kalau 8 Newton berapa cm lah? Darab 4 kan. Dapat 8 darab 4. Jadi dapatlah 4 sentimeter. Jadi kamu buatlah. Kena nak buat T dulu. Tapi T ni ada sudut. Ini konsep kemahiran segitiga lah. Kemahiran membina segitiga guna jangka lukis. Baik, okey. Buat dulu satu garis. Garis lurus lah. Garis lurus. Okey, ini memang P lah. Kita tak tahu lagi berapa panjang dia, tapi buat saja dulu. Kemudian apa kamu buat? Ambil jangka lukis. Ingat lagi kalau kamu ingat lah, nak buat sudut 60 darjah macam mana? Sudut 60 darjah macam mana kamu buat? Ambillah jangka lukis. Paling senang buka terus 4 cm kan. 4 cm letak di sini. Buatlah lengkung. Lepas tu angkat tanda. Dapatlah garis. Saya buat lakaran saja garis. Okey, garis. Jadi di sini panjangnya adalah 4 cm. Sini ni 4 cm. Ini 4 cm. Okey. Kemudian macam mana kita nak buat satu garis lurus ke bawah 90 darjah?
Ingat, kamu kena ingat balik membina apa? Ini sudah sudut 60 darjah. Membina garis renjang. Membina garis renjang. Ada 3 konsep membina garis renjang. Baik, cikgu terus je. Kamu letak je lukis kamu di sini. Buat lagi lengkung ke bawah. Ingat balik kamu ada 2 titik baru. Kamu pun tanda di sini satu, sini satu. Lepas tu kamu pun dapatlah satu titik yang baru. Kamu garis. Yang ni sudah jadi konsep matematik dah. Sebab tu saya selalu beritahu matematik ni sangat penting. Baik, okey, jadi kamu ukur lah. Kamu ukur di sini P. Di sini ni di sini saya ubah balik. Di sini W dan di sini adalah P lah. Bila kamu ukur W ni kamu akan dapat 3.5. Cuba buat betul-betul Dan P ni kamu akan dapat 2 cm. Baik, jadi dapatlah W. Kita cuba kira lah, tukar baliklah guna skala yang kita guna tadi. W sama dengan 3.5 darab dengan 1 cm 2 Newton. Kalau 3.5 darablah dengan 2 Newton. Dapatlah 7 Newton. Lebih kurang lah kan. Tadi 6.93. Kalau kamu bunda ni dapatlah 7 Newton lah. Okey. Kemudian P. Berapa kamu ukur, kamu akan dapat 2 cm. Darab dengan 2 Newton. 1 cm 2 Newton. Kalau 2 cm 4 Newton lah nisbah dia. Baik, okey. Jadi dapatlah jawapan. Yang ni samalah. Ini adalah konsep segitiga daya lah dengan menggunakan kamu lukis segitiga tersebut dengan konsep skala dengan kaedah skala. Baik, okey. Sebenarnya tadi saya sudah bagi tahu bahawa kamu boleh guna konsep trigonometri atau teorem Pythagoras lah. Tapi ini bila ada sudut tu kita guna trigonometri lah. Okey. Jadi kita ada sudut, kita ada hipotenus, kan? Kita ada sebelah, kita ada bertentangan. Okey, jadi kita cuba ambil sin 60. Sin sama dengan apa? Sin theta sama dengan sin tentang per hipotenus. Ingat tak? Sin theta sama dengan tentang per hipotenus. Jadi sin theta. Theta kita berapa? Sudut kita berapa? 60 kan? Saya tulis baliklah sin theta. Saya tulis balik. Sin theta. Okay, sin theta. Sin theta sama dengan tentang per hipotenus. Kita ada cos theta sama dengan sebelah per hipotenus. Tan theta apa dia? Tan theta tentang per sebelah. Nampak? Jadi mana yang sesuai? Kita ada dua lah. Kita ada dua saja yang kita mahu, yang sesuai, yang kita ambil sin theta lah. Sin theta. Sin sudut kita berapa? Sudut kita 60 darjah sama dengan tentang kita mana? Tentang kita adalah W per hipotenus lah 8. Dapatlah. Jadi ini apa? W sama dengan, bawa lah 8 ke sebelah sini kan. 8 sin 60 sama dengan, kamu tekanlah ke kita. Sama lah macam di atas tadi. W sama dengan 8 sin
60. Nampak? 6.93 lah. 6.93 Newton lah. Cuba cari cos theta pula. Berapa kamu dapat? Jadi, cikgu rasa sampai di sini saja. Cikgu tak tunjuklah yang cos tu sebab mau jimatkan benda yang sama saja. Cuma saya nak tunjuk sini kita guna konsep kaedah trigonometri. Kalau dia segitiga bersudut tegak, ingat kalau dia segitiga bersudut tegak, kalau dia bukan segitiga bersudut tegak, kamu tak boleh guna trigonometri. Kamu kena guna konsep apa? Berskala. Segitiga daya berskala. Baik, okey. Cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu beri kefahaman dalam konsep keseimbangan daya. Sekian, terima kasih.